Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar? Cikgu harap anak-anak gembira untuk belajar matematik hari ini. Kita akan sambung pelajaran kita dalam matematik tingkatan 1 bab 6 persamaan linear bahagian yang kedua. Pada bahagian kedua ini, kita akan belajar 6.2 persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Sebelum ini, kita belajar persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah. Hari ini, kita akan belajar persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah pula. 2 pemboleh ubah. Kita tengok apa yang mesti kita tahu dulu. Persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah ialah persamaan linear yang melibatkan 2 pemboleh ubah. 2 pemboleh ubah contohnya X, Y. Ini ada 2 pemboleh ubah. Dan kuasa tertinggi bagi setiap pemboleh ubah ialah 1. Kuasa tertinggi dia masih 1. Persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah boleh ditulis dalam bentuk arm AX tambah BY sama dengan C dengan keadaan A dan B tidak boleh sama dengan kosong. Nanti kita akan tengok contoh. Kita tengok soalan A dulu. Tentukan sama ada setiap persamaan berikut ialah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah ataupun bukan. Kita nak tengok dia adalah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah ataupun bukan. Ini syarat dia. Syarat dia ialah mesti 2 pemboleh ubah. Contoh 5x tolak 3y. Kita ada x, kita ada y. Jadi bermakna ada 2 pemboleh ubah. Dan kuasa tertinggi bagi kedua-dua pemboleh ubah ini ialah 1. Jadi dia adalah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Kita tengok contoh yang kedua. Kita ada 2x kuasa 2 tambah 7y sama dengan 0. Jadi kita punya pemboleh ubah kita ada x dan kita ada y. Bermakna ada 2 pemboleh ubah. Tetapi kuasa tertinggi x ini adalah 2. Bermakna ini bukan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah sebab kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah x ialah 2. Sebab syarat dia kuasa tertinggi mesti 1. Mari kita tengok soalan 1. Sama-sama kita buat. 3P tolak 4Q sama dengan 9. Sekarang kita tengok berapa pemboleh ubah yang ada dalam ni. Kita ada P, kita ada Q. Kita ada P, kita ada Q. Bermakna ada 2 pemboleh ubah. Jadi syarat yang pertama telah dipenuhilah. Syarat yang kedua, pemboleh ubah ataupun kekuasa tertinggi bagi setiap pemboleh ubah ini adalah 1. Jadi kuasa tertinggi dia adalah 1. Bermakna dia ini adalah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Tengok soalan yang kedua. Tengok soalan yang kedua. Anak-anak, kita ada A, kita ada B. Bermakna ada 2 pemboleh ubah iaitu A dan B. Dan kita tengok pula kuasa tertinggi dia. Kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah A 1. Kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah B adalah 1. Bermakna ini adalah merupakan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Bagus anak-anak. Alhamdulillah, tahniahlah. Sebab faham dan berjaya menyiapkan soalan 1 dan 2. Mari kita tengok soalan 3 pula. Kita ada 6 tolak 5x sama dengan 2y kuasa 2. Kita tengok pemboleh ubah dia. Kita ada 2 pemboleh ubah iaitu x dan y pemboleh ubah dia. Tapi kuasa tertinggi bagi y ini adalah 2. Kuasa tertinggi dia adalah 2. Bermakna ini bukan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Pemboleh ubah betul lah 2 tetapi kuasa tertingginya adalah 2. Jadi bukanlah sebab kita nak kuasa tertingginya adalah 1. Jadi sekarang tengok soalan 4 pula. Apa nak buat? Sebelum kita jawab soalan, kita kena kembangkan dulu. Pecahkan kurungan ni. Kita tak nak kurungan. Kalau awak jumpa kurungan, kita perlu pecahkan dia. Kita perlu darab masuk. Maksudnya K mesti darabkan dengan K. K darab K dia akan jadi K kuasa 2. K darab dengan positif 1 dia akan jadi positif K. Sama dengan 3M. Sama dengan 3M. Jadi sekarang ni baru kita tengok
Okey, kita ada K, pemboleh ubah kita ada K, kita ada M. K, kita ada M. Tapi kuasa tertinggi bagi K ini adalah 2. Maksudnya bukan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey, mudah bukan? Yang penting kita patuhi syarat bagi persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Mari kita cuba jawab soalan 5. Okey, kita jawab soalan 5. Sekarang kita ada D. Kita ada D. 4D tambah 7 sama dengan 9D tolak 1. Okey. Kalau kita nak selesai, kita boleh selesai. Kalau tak nak, kita boleh tengok je. Kita ada D. Jadi D ini adalah satu pemboleh ubah. D ada satu pemboleh ubah. Okey. Maksudnya ni bukan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey, persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah, syarat dia mesti ada 2 pemboleh ubah. Okey, 2 pemboleh ubah. Ni satu pemboleh ubah D. Jadi D ni satu pemboleh ubah. Okey, tengok soalan yang ke-6. Okay, bila kita jumpa kurungan macam biasa, cikgu beritahu kita mesti pecahkan kurungan dengan cara darab masuk. Okey, 2 darab 4 jadi 8. 2 darab dengan I jadi negatif 2I. Sama dengan negatif 5I. Okey, jadi sekarang kita tengok syarat kita. Kita ada I. Jadi pemboleh ubah kita I. Okey, kuasa tertinggi bagi I ni 1. Tetapi pemboleh ubah kita 1 sahaja. Jadi ini bukan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Sebab syarat kita mesti 2 pemboleh ubah. Okey, sekarang kita tengok yang ini. Soalan yang ke-7. Kita ada X. 3X per 2 tolak 3 sama dengan 5Y. Jadi kita ada X, kita ada Y. Pemboleh ubah kita X dan Y. Kita tengok kuasa tertinggi X dan Y ni. Kuasa tertinggi dia adalah 1. Bermakna ya, ini merupakan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey, tengok soalan yang ke-8. Okey, cuba jawab. Kita ada berapa pemboleh ubah? Kita ada J dan kita ada K. Kita ada pemboleh ubah J dan K. Kita tengok kuasa tertinggi bagi J dan K. J kuasa tertinggi dia 1. K juga kuasa tertingginya 1. Bermakna ya, ini merupakan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey, sangat mudah. Okey, kalau anda faham, ia sangat mudah. Okay, mari cikgu jelaskan sekali lagi. Syarat dia, yang pertama dia mesti 2 pemboleh ubah. 2 pemboleh ubah ni sama ada X, Y, K, Z ke, ada 2 pemboleh ubah. Dan kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah ni mesti 1. Kuasa tertinggi dia 1. Okey, kalau kuasa tertingginya 2, salah lah. Okey. Sekarang kita tengok soalan B. B, bentuk persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah bagi setiap penyataan yang berikut. Macam soalan yang bahagian pertama. Okey, macam kita belajar pada bahagian pertama, kita kena baca soalan bagi faham, baru kita boleh buat. Okey, sebenarnya sangat mudah as long as anda baca soalan bagi faham. Okey, kita tengok contoh dia. Nombor X lebih besar daripada nombor Y. Jadi beza antara dua nombor itu ialah 10. Nombor X ni lebih besar daripada nombor Y dan beza antara dua nombor ialah 10. Jadi X tolak Y sama dengan 10. Ini adalah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah yang boleh kita bina. Okay, tengok contoh yang kedua pula. Seorang murid lelaki perlu membawa PKG beg surat khabar lama. Okey, PKG beg surat khabar lama, dan seorang murid perempuan perlu membawa QKG surat khabar lama. Okey, yang tadi seorang murid lelaki perlu membawa PKG surat khabar lama, manakala seorang murid perempuan perlu membawa QKG surat khabar lama. Jumlah surat khabar lama yang dibawa oleh 5 murid lelaki. 5 murid lelaki dan 3 murid perempuan ialah 13. Bermakna 5
5 kenapa 5 ni darab dengan P sebab budak lelaki bawa P kg surat khabar, jadi 5 darab P. Okey, tambah Q 3Q. Kenapa 3Q? Sebab murid perempuan ada 3. Dia bawa Q kg, jadi 3Q sama dengan 13. Okey, ini persamaan linear dia. Okey, cuba fahamkan. Kita cuba soalan 1. Nombor P lebih besar daripada nombor Q. Nombor P lebih besar daripada nombor Q. Beza antara dua nombor itu ialah 13. Nombor P lebih besar daripada nombor Q. Nak cari beza kita kena tolak kan? Nombor apa nak tolak? P lebih besar daripada Q. Bermakna P tolak Q sama dengan 13. Mudah je. Ini persamaan linear yang boleh kita bentuk. Okey. Kita cuba soalan 2 pula. Jumlah markah yang dipungut oleh pasukan biru dan pasukan merah ialah 250. Jumlah markah maksudnya pasukan biru tambah markah pasukan merah dapat 250. Jadi pasukan biru, katakanlah saya buat B. Okey. Pasukan biru. Okey, B kecil okey. Sebab B tambah M merah sama dengan 250. Okey. Kita biasa guna huruf kecil je lah. B tambah M sama dengan 250. Kalau saya nak, okey, ini dua pemboleh ubah. Okey, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, B tambah M sama dengan 250. Okey, soalan yang ketiga. Terdapat X buah basikal 2 roda. X buah basikal 2 roda. Dan Y basikal 3 roda. Jumlah bilangan roda bagi semua basikal itu ialah 46 biji. Jadi X basikal 2 roda. Jadi 2X. 2 ini mewakili roda dia. X ini mewakili bilangan basikal. Tambah 3Y. 3 ini mewakili bilangan roda. Y ini mewakili basikal. 2X tambah 3Y sama dengan 46. Okey, ini persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang boleh kita bina. Okey, kita cuba soalan yang keempat pula. Sebuah segi empat tepat. Segi empat tepat. Macam mana segi empat tepat? Segi empat tepat macam ni. Panjang yang ini sama panjang dengan yang bawah ni. Panjang yang tepi sama panjang yang tepi ni. Okey. Sebuah segi empat tepat mempunyai panjang PCM. Okey, kita labelkan ni. PCM. Lebar dia T. Perimeternya ialah 20. Perimeter ni maksudnya ukuran keliling. Okey, maksudnya P tambah P tambah T tambah T sama dengan 20. Jadi anda boleh tulis P tambah P tambah T tambah T sama dengan 20. Ataupun lebih mudah, tengok ni, P tambah P adalah 2P. Okey. Tambah T tambah T adalah 2T sama dengan 20. Okey. Ini cara untuk kita selesaikan soalan ni. Okey, yang ini lebih tepatlah sebab kita telah tambah. Okey, kalau awak tulis macam ni pun boleh dikira betul. Okey, cuma tak berapa cantik lah. P tambah P adalah 2P. Tambah T tambah T adalah 2T sama dengan 20. Okey. Untuk soalan B ni, apa yang perlu saya ingatkan anda ialah baca bagi faham soalan dan cuba tulis. Okey. Okey, mari tengok soalan C pula. Cari pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear yang berikut. Okey, ini mudah sahaja. Bagi contoh, 3x tambah y sama dengan 8. Ini adalah persamaan linear dia. 3x tambah y sama dengan 8. Dia kata apabila x sama dengan kosong, apa kita nak buat ialah bila kita nampak x, kita letak x itu sama dengan kosong. Maksudnya kita nampak x, kita ganti dengan kosong. Contoh dia bagi 3 ni
Ni soalan dia 3x tambah y sama dengan 8. Ini soalan dia ni. Jadi kita nampak je x, bila nampak x, dia kata apabila x sama dengan kosong ni, maksudnya bila kita nampak x, kita gantikan dengan kosong. Macam 3 darab dengan kosong. Tambah y sama dengan 8. Ini kemudian kita dah dapat persamaan ini. Ini kita selesaikan seperti biasa saja. 3 darab kosong, kosong, tambah y sama dengan 8. Jadi y sama dengan 8. Jadi maka x sama dengan kosong, y sama dengan 8. Okey. Tulis macam ni. Cuba soalan yang berikutnya. Dia kata apabila x sama dengan 1 pula. Jadi soalan dia mana? Yang ni soalan juga. Okey, 3x tambah y sama dengan 8. Jadi bermakna bila anda nampak x, untuk soalan ni bila awak nampak x, awak ganti dengan 1. Sebab arahan dia apabila x sama dengan 1, kita gantikan. Jadi kita akan selesaikan. Okey, 3 ganti dengan 1 tambah y sama dengan 8. 3 dalam kurungan 1 ni maksudnya 3 darab 1 lah. 3 dalam kurungan 1 ni. Okey, 3 dalam kurungan 1 ni maksudnya 3 darab 1. Okey, 3 darab 1 adalah 3. Okey, tambah y sama dengan 8. Jadi 3 ni kita bawa pergi sebelah sini, dia akan jadi negatif. Okey, yang ni kita dah belajar yang sebelum ni. Jadi y sama dengan 5. Jadi jawapan dia apabila x sama dengan 1, y akan sama dengan 5. Okey, mudah sahaja. Awak gantikan apa yang kehendak soalan dalam persamaan. Okey. Terus ni persamaan dia 3x tambah y sama dengan 8. Dia kata apabila x sama dengan 2. Jadi gantikan x ni dengan 2. Jadi 3 darab 2 sama dengan 6. 6 tambah y sama dengan 8. 6 bawa sebelah sini, dia akan jadi negatif. Jadi 8 tolak 2, y sama dengan 2. Jadi apabila x sama dengan 2, y akan sama dengan 2. Okey, sangat mudah. Tak apa, kita cuba soalan. Mari kita buat sama-sama. Tengok soalan C. Cari pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear yang berikut. Okey, mari kita buat sama-sama. Dia kata apabila 2P tambah Q sama dengan 10. Okey, awak tulis je balik. 2P tambah Q sama dengan 10. Okey, sekarang soalan dia apabila P sama dengan kosong. Jadi bila kita nampak P, kita gantikan P tu sama dengan kosong. Jadi 2 salin balik P, kita nampak P, kita ganti dengan kosong. Kita buat kurungan, gantikan kosong. Tambah Q sama dengan 10. Okey, sampai sini apa yang perlu anda buat ialah selesaikan. Sampai sini kita selesaikan. Okey, 2 darab dengan kosong adalah kosong. Tambah Q sama dengan 10. Okey, jadi kosong tambah Q, Q lah. Q sama dengan 10. Jadi, kita tulis apabila P sama dengan kosong, Q akan sama dengan 10. Okey, ini kita punya jawapan lah. Apabila P sama dengan kosong, Q akan sama dengan 10. Okey. Cikgu nak tengok betul-betul dan cuba fahamkan apa yang cikgu tunjuk. Okey, sekarang kita tengok yang berikutnya. Apabila P sama dengan 1 pula. Apabila P sama dengan 1. Soalan dia apabila P sama dengan 1. Okey, kita tengok persamaan kita. Kita tulis persamaan kita dulu. Persamaan tulis dulu. 2P tambah Q sama dengan 10. Persamaan kita ambil dekat sini. Okey, persamaan kita ambil dekat sini. Okey, sekarang bila kita nampak P, kita akan gantikan dengan 1 kan? Okey, sekarang ni P ni kita ganti dengan 1, 2. Buat kurungan 1 sama dengan Q sama dengan 10. Okey, jadi 2 darab 1. 2 darab 1, 2 lah. Tambah Q sama dengan 10. Sekarang saya nak Q. Jadi saya tinggalkan Q. 2 ni saya akan bawa pergi seberang sini. 2 ni operasi dia positif. Tambah. Jadi sama dengan 10. Tolak 2. Dia akan berubah tanda kan? Kita dah belajar sebelum ni. Jadi Q sama dengan 8. Jadi apabila P sama dengan 1, Q akan sama dengan 8. Okey, ini jawapan dia. Okey? Mudah saja, apa yang perlu buat awak gantikan. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. 2P tambah Q sama dengan 10. Okey, macam biasa kita nak P sekarang adalah 2. Gantikan.
2 darab dengan 2. P ni 2 kan, saya gantikan dengan 2. Tambah Q, saya tak tukar sebab Q tak ada. 10. Okey, saya selesaikan. 2 darab 2, 4. Tambah Q sama dengan 10. Sekarang saya nak Q. Saya nak Q. Okey. 4 ni saya akan bawa sebelah sini. Dia akan jadi tolak lah. Sama dengan 10 tolak 4. Sebab sini operasi dia positif tambah sini. Okey, tanda dia tambah. Okey, jadi Q sama dengan 10 tolak 4, 6. Jadi sekarang apabila P sama dengan 2, Q akan sama dengan 6. Okey, mudah sahaja. Okey, mudah sahaja. Okey, baiklah anak-anak pelajar. Cuba buat soalan 2. Okey, mari kita buat sama-sama soalan 2. Okey. Sekarang soalan dia D tolak 4I sama dengan 12. Kita salin dulu soalan D tolak 4I sama dengan 12. Sekarang apabila I sama dengan kosong, gantikan. Bila jumpa I, kita akan gantikan dengan kosong. Jadi D kita salin balik. Tolak 4 ganti dengan kosong. Sama dengan 12. Okey, jadi saya akan selesaikan. D negatif 4 darab kosong. Negatif kosong lah. Sama dengan 12. Jadi D sama dengan 12. Jadi apabila I sama dengan kosong. Apabila I sama dengan kosong. Apabila I sama dengan kosong. D sama dengan 12. Okey, ini jawapan dia. Okey. Okey, sekarang kita buat apabila I sama dengan 1 pula. Apabila I sama dengan 1. Tulis dulu soalan D tolak 4I sama dengan 12. Ini persamaan dia. Okey, kita masukkan apabila kita jumpa I, kita akan masukkan 1. Okey, D salin balik tolak 4. Bila jumpa I masukkan 1 sama dengan 12. Okey, cuba selesaikan. D negatif 4 darab 1 negatif 4 sama dengan 12. Sekarang saya nak D. Saya akan bawa negatif 4 pergi seberang sini. D sama dengan 12 tambah 4. Okey, saya nak beritahu kenapa tambah. Operasi sini bila negatif, bawa sini dia akan jadi positif. Okey, dia akan tukar tanda. Jadi D sama dengan 16. Jadi apabila I sama dengan 1, D sama dengan 16. Okey, ini jawapan dia. Okey, soalan I. I sama dengan 2. Kerana sekarang ni I sama dengan 2 pula. Okey, apabila I sama dengan 2, salin balik D tolak 4. I sama dengan 12. Jadi bila anda jumpa I, gantikan sama dengan 2. D tolak 4. I ni gantikan dengan 2. Sama dengan 12. Okey, selesaikan. D sama dengan negatif 4 darab 2 akan jadi D D tolak 4 darab 2 adalah 8 kan. Okey, sama dengan 12. Sama dengan. Okey, D sama dengan 8 bawa sini dia akan jadi positif lah. 12 tambah 8. Okey. Jadi D sama dengan 20. Jadi apabila I sama dengan 2, D sama dengan 20. Okey, ini jawapan dia. Okey. Mudah sahaja. As long as kita tahu macam mana kita nak masukkan nilai dia. Okey, masih bahagian C, soalan yang ketiga pula. Soalan dia M sama dengan 2 tolak 4N. Jadi kita akan tulis soalan dekat setiap persamaan yang kita nak kira lah. Okey, M dengan 2 tolak 4N. M sama dengan 2 tolak 4N. Okey, kita buat soalan. Apabila N sama dengan negatif 3. Bila jumpa N, kita akan masuk negatif 3. Jadi M sama dengan 2 tolak 4 negatif 3. Masukkan N sama dengan negatif 3. Okey, selesaikan. M sama dengan 2 negatif
4 darab negatif 3. Dia akan jadi positif 12. Kenapa positif pula cikgu? Sebab kat sini tanda dia negatif. Negatif bila darabkan dengan negatif, dia akan jadi positif. Okey, ni pun kena ingat. Okey, jadi sekarang ni M sama dengan 14. Jadi apabila N sama dengan negatif 3, M sama dengan 14. Okey, ni kena hati-hati ni. Okey, yang atas ni kena berhati-hati sikit. Okey, sekarang apabila N sama dengan negatif 2, masukkan dalam persamaan ni. Kalau kita jumpa N, kita akan gantikan dengan negatif 2. Jadi M sama dengan 2 tolak 4. Gantikan negatif 2. Jadi M sama dengan 2. Okey, negatif dengan negatif, cikgu cakap tadi dia akan jadi negatif jumpa negatif. Dia akan jadi positif sini. 4 darab 2, 8. Okey. Dia akan jadi 8. Jadi sekarang M sama dengan 2 tambah 8, 10. Jadi apabila N sama dengan negatif 2, M akan jadi dengan 10. Okey, ini jawapan dia. Okey. Cuba tengok baik-baik macam mana cikgu buat. Sekarang apabila N sama dengan negatif 1, masukkan dalam persamaan yang diberilah. M sama dengan 2 tolak 4. Gantikan N dengan negatif 1. Jadi M sama dengan 2. Okey, cikgu dah ajar tadi negatif dengan negatif dia akan jadi positif kat sini. 4 darab 1. 4 darab 1, 4. Jadi M sama dengan 6. Jadi apabila N sama dengan negatif 1, M sama dengan 6. Okey, alhamdulillah kita dah habis sampai soalan nombor 3. Sekarang kita sambung soalan yang keempat. Okey pun, yang ini pun sama. Apabila kita jumpa Y, kita akan gantikan dengan negatif 2 yang ini. Okey, ini soalan dia. Okey, persamaan yang dibagi. 2Y tolak Z per 4 sama dengan 7. Okey, bila tengok soalan ni jangan takut. Kita gantikan dulu. Okey, kita gantikan dulu. Kita nampak Y kita gantikan dengan negatif 2 kan. Okey, jadi 2 negatif 2 tolak Z per 4 sama dengan 7. Okey, apa yang boleh kita selesaikan? Kita selesaikan dulu. Yang mana kita boleh selesaikan? Ya, yang ini. Kita akan selesaikan yang ini dulu. Okey, jadi kita akan dapat negatif 4. Negatif 2. 2 darab negatif 2 dia akan jadi negatif 4. Tolak Z per 4 sama dengan 7. Okey. Jadi sekarang kita bawa yang mudah dulu. Okey, nak selesaikan ni kita bawa yang mudah dulu. Apa yang mudah? Yang ini paling mudah sekali lah. Sebab dia tak melibatkan operasi bahagi ataupun darab lah. Jadi kita bawa di seberang sini. Yang ini kita salin negatif 2Z per 4 sama dengan 7 tambah 4. Kenapa 7 tambah 4? Sebab apa? Okey, sebab ini negatif, bawa sini dia akan jadi positif. Kita selesaikan. Negatif Z per 4 sama dengan 7 tambah 4. 7 tambah 4, 11. Okey. Okey, sampai sini apa nak buat? Macam biasa kita akan bawa 4 ni. Bawa naik atas. Jadi 4 ni operasi dibahagi, dia akan jadi darab. Okey, saya tulis kat sini negatif Z sama dengan 11 darab 4. Jadi negatif Z sama dengan negatif 11 darab 4 sama dengan negatif Z sama dengan 44. Okey. Okey. Okey, sekarang kita tukar tempat ataupun tukar tanda lah. Okey, mana-mana. Jadi kalau saya nak buat, saya tukar tempat, saya akan bawa Z pergi sini, dia akan jadi positif kan. Jadi 44 bawa pergi sini, dia akan jadi negatif. Jadi Z sama dengan negatif 44 lah. Okey. Jadi apabila Y sama dengan negatif 2, Z akan jadi sama dengan negatif 44. Okey, yang ini saya tukar kedudukan ataupun terus dia tukar tanda. Mana-mana pun boleh. Okey.
Okay, kita tengok apabila Y sama dengan kosong pula. Mudah sahaja ni. Okay, jangan rasa susah. Okay, sana dulu soalan 2Y tolak Z per 4 sama dengan 7. Okay, gantikan bila nampak Y, gantikan dengan kosong. 2 darab dengan kosong sama dengan Z. 2 darab dengan kosong. Bukan sama dengan. Okay, 2 darab dengan kosong sebab kita gantikan Y sama dengan kosong. Tolak Z per 4 sama dengan 7. Jadi sekarang 2 darab kosong, kosong lah. Tolak Z per 4 sama dengan 7. Apa nak buat? Kita bawa 4 pergi sini. Jadi dia akan jadi negatif Z sama dengan 7 darab 4. Negatif Z sama dengan 7 darab 4. 28. Jadi saya tukar kedudukan dia supaya tanda dia bertukar. Bila negatif Z bawa sini dia akan jadi positif lah. Okey, yang positif ni pula bila bawa sini dia akan jadi negatif. Dia akan jadi 2 negatif 28 sama dengan Z. Okey, jadi apabila Y sama dengan kosong, Z anda akan jadi negatif 28. Okey, mudah sahaja. Okey. Okey, tengok apabila Y sama dengan 2 pula. Okey, soalan dia 2Y tolak Z per 4 sama dengan 7. Jadi bila nampak Y, kita akan ganti Y ni sama dengan 2. Jadi 2 darab 2 sama dengan 2 darab 2. 2 darab 2 tolak Z per 4 sama dengan 7. Okey, sekarang selesaikan dulu. Selesaikan yang ini. 2 darab 2, 4 sama dengan 4. Kemudian tolak Z per 4 sama dengan 7. Okey, ni selesaikan 2 darab 2 dia dapat 4 sini. Okey, dan salin balik yang belakang ni. Negatif Z per 4 sama dengan 7. Okey, sekarang nak buat apa? Kita akan bawa yang 4 dulu ke seberang sini. Jadi kita salin balik. Negatif Z per 4 sama dengan 7 tolak 4. Kenapa 7 tolak 4? Sebab 4 ni positif. Bawa sini dia akan jadi negatif. Jadi negatif Z per 4 sama dengan 7 tolak 4. 7 tolak 4, 3. Okey, 7 tolak 4, 3. Jadi dah dapat yang ini. Kita akan bawa 4 pergi naik atas. Dia akan jadi, saya tulis kat sini, negatif Z sama dengan 3 darab 4. Jadi negatif Z sama dengan 12. Jadi saya tukar kedudukan dia. Okey, tukar kedudukan ataupun terus dia tukar tanda. Kalau saya tukar, saya bawa Z pergi sini, 12 pergi sini. Dia akan jadi negatif 12 sama dengan Z. Okey. Mana-mana yang mudah. Okey, mudah saja apabila anda faham konsep dia. Cikgu mahu anda cuba menjawab dengan cara fahamkan video yang telah cikgu ajar ni, jalan kerja yang telah cikgu ajar, fahamkan dan cuba buat sendiri. Okey, akhir kata, sebelum kita habis pelajaran kita, jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Cikgu harap anak-anak berusaha sehingga berjaya. Okey, sekian, terima kasih.